Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam, selamat sejahtera para penonton yang dirahmati. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Tuhan bagi peluang. Tuhan bagi peluang untuk kita bila kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membuatkan bekal. Bekal untuk kita masing-masing. Kita nak menuju kepada negeri yang kekal abadi, iaitulah akhirat. Negeri yang tidak ada siapa yang boleh menolongkan kita melainkan dengan amalan kebajikan yang kita buat pada dunia. Jadi alhamdulillah, apa khabar para penonton yang dirahmati, semoga dalam sihat wal afiah, semoga di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita boleh jumpa pula, tak lain tak bukannya kerana dengan iradat Allah SWT, dengan kehendak Tuhan, boleh kita mari berjumpa, kita mari muzakarah agama Allah SWT, supaya jadi bersih kita di dalam agama Allah SWT. Itulah ayat tanya pentingnya tu tak agama. Apa agama? Iaitulah cara hidup. Itu agama. Cara nak bawa hidup biar diselamat. Itu tak agama. Kalau tanpa agama, kita tak mengaji agama, kita tak faham agama, macam mana kerja macam mana kerja buat kita itu ni ada selamat. Buat ilmu di segi ibadat, di segi ibadat kita dengan Allah SWT, macam mana ni ada sempurna. Dan juga di segi muamalat, di kerja buat, jual, nego, gada, sewa dan sebagainya. Dan di segi munakahah pula, nikah kahwin, kalau tak ada agama, macam mana nak ada selamat, nak diredakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Itu yang terpentingnya agama. Jadi alhamdulillah, malam ni kita mengaji, iaitulah kita nak sapuhkan, kita nak basuhkan cemar-cemar yang ada pada tubuh badan kita. Iaitulah kita nak mengajinya, iaitulah muqaddimah taubat. Muqaddimah taubat. Kerana kita ni, kalau kita duduk ria-ria saat ni tu, tak jadi nak taubat. Kalau kita tak fikirkan kepada benda-benda yang menarikkan kepada kita tu nak rasakan bertaubat. Kita kena ada perkara, kita kena ada benda orang ketun dia panggil. Orang ketun. Kalau hijau ni nak kita rajin ke, nak ada orang badan cai. Kalau orang hijau, kena ada orang badan cai daripada toke, daripada sari-sari tempat hijau ke, bukan rumah mengganti di cau naik tidi. Tu betul orang badan cai. Cau naik bonus, cau naik gaji tu ada badan cai dalam hijau dunia. Ni dalam kita nak bertaubat ni tu, ya ada juga tua ketun dia panggil muqaddimah. Bagi kita nak bertaubat itu, ya kena ada kita fikir, kena ada kita bercara, baru dia tu berasa nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ni comel, taubat ni comel. Taubat ni seolah-olah kita basuh
Dan kita basuh sebilang-bilang kena najis pada tubuh kita. Dan kena najis kita basuh, kena najis kita basuh, kita tahlak duduk situ. Ya cuci semua lah baju pakai kita tu. Kalau dosa kita kena dosa, kita bergelomok dengan dosa, kita tak basuh. Kau sari je kau cemar, kau sari kau cemar. Tu. Alhamdulillah, sebelum pada kita nak pergi kepada kita tu berasa nak bertaubat itu, kita mau tengok dulu ayat ayat menakuti, ayat targhib dia bagi. Ayat menakuti, Tuhan menakuti kita supaya nak kita tu bertaubat. Ni. Tuhan sebut dalam surah At-Tahrim. Tersebut dalam surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Hai segala mereka yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku jagalah, peliharalah kamu, jagalah kamu anfusakum akan diri-diri kamu. Ni teso kita jagakan diri-diri kita, wa ahlikum dan juga jagakan ahli kamu itu. Bukan jaga kita seorang, jaga siapa ke ahli kita, jaga siapa ke anak cucu kita kena jaga weh, jangan dah elok. Kena jaga, Tuhan suruh jaga ni. Jaga buat apa weh? Naro akan neraka. Ni, jagakan diri kita dan jagakan anak cucu kita, anak buah kita, jaga akan neraka. Ni jaga daripada api neraka. Jangan dah lok we diri kita tu masuk neraka. Jangan dah lok we anak cucu kita tu buat perkara asbab-asbab yang Tuhan marah. Asbab-asbab yang Tuhan marah, yang Tuhan lemparkan masuk ke dalam neraka, kita kena jaga. Allah Akbar. Pas nak jaga kok mano. Tu nak jaga kok mano dia tak tahu. Gapo ratik hok Tuhan marah, gapo ratik hok Tuhan suruh, dia tak tahu nak jaga kok mano. Oleh itu kita nak pelepahlah. Kita nak pelepah penyakit hok tak tahu tu. Penyakit hok tak tahu tu kita pelepah. Pelepah dengan apa? Pelepah dengan mengaji, pelepah dengan mengajar. Ani jaga aku mana weh? Dengan disuruh taat. Suruh anak cucu kita dan suruh kita ni taat. Taat akan junjungan Tuhan. Dan kita lari anak cucu kita daripada Tuhan tegah ni tu, kita nak lari. Tu kita jaga. Jangan duk lock. Jangan duk lock. Ni kita sore ya taat, anak cucu kita ikut tak leh. Ni Tuhan suruh jaga. Sebab apa tu? Waquduhan nasu wal hijarah. Sebab bermula nyalanya, yani upai, waquduhan nasu, waquduha dan upainya. Tu. Ni ayat sifat neraka ni, dan upainya, upai neraka tu apa? An-nasu wal hijarah. Manusia dan batu-batu. Tu upai neraka. Manusia siapa dia? Kita. Tak kira kita. Kita mana kita yang berdosa dengan Allah SWT, kafir rahmatullah dah. Kita orang Islam yang berdosa apa? Berhak dibakarkan oleh Allah SWT. Sebab tu hadirin yang dirahmati, jangan kita duk rasa sedap dosa yang kita buat tu, kita yang pandai kata dah Tuhan ambil buat kira. Dosa halus sekalipun dah Tuhan ambil buat kira jadi besar. Sebab setiap kali kita melakukan dosa, mustahak bagi kita tu kena bakar. Allahu Akbar. Dan dosa yang kecil, mana tu kisah Nabi lalu di atas kubur, dan Tuhan beri Nabi kita dengar orang kena azab dalam kubur dengan sebab kecilnya. Dengan sebab kecil. Pas buku kecil ni bukan buku besar, buku halus, buku kecil. Tetapi buku halus, dosa halus, kalau Tuhan nak kira buat jadi besar, ia besar. Allahu Akbar. Ni waquduhan nasu wal hijarah. Bermula nyalanya api neraka itu, upai-upai dia siapa dia? Manusia. Dan batu. Batu mana? Batu hok wak yang diberala, batu hok sembah. Batu hok dok pahak, batu hok dok tepur, wak yang diberala, yang di tokong tu.
Tu batu dan manusia tu upai neraka. Allahu akbar. Nauzubillah. Ni mana kita dengar ayat macam ni, gerak di hati kita, berasa nak taubat. Dengar azab-azab Tuhan, teroyak dah kata neraka dia, upai dia tak ni manusia dan juga batu. Allah kena kita lah. Apa kita dengar ayat semacam ni, bergeraklah hati kita ni, berasa nak taubat. Ni kata muqaddimah bagi nak taubat tu. Kita kena ingat benda-benda macam ni. Ayat-ayat targhib. Ayat-ayat yang menakuti kita ni tu. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Dan pula atasnya yang jaga malaikat. Neraka ni orang jaga dia ialah malaikat. Allah, malaikat yang sangat kerah, lagi yang sangat kuat. Malaikat tu yang sangat kuat, yang sangat gagah. Malaikat yang jaga neraka ni tu, Allah. Tiada rahim. Malaikat yang jaga neraka ni tak biasa senyum, tak biasa suka. Tak senyum, tak suka. Malaikat yang jaga neraka ni mengazabkan makhluk. Allahu akbar. Tu kerja dia. Kasar sifat dia. Malaikat yang jaga neraka ni tu. La ya'sunallah. Lagi pula tak derhaka mereka itu malaikat. Tak derhaka akan Allah SWT. Tak derhaka. Allah tak derhaka sikit bau dia buat apa yang hak Tuhan suruh. Apa hak Tuhan suruh, dia buat, dia tak lakah. Allah ni malaikat ni dia tak kesia belah. Dia tak kesia belah kepada siapa-siapa pun. Malaikat yang jaga neraka ni, dia senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Apa yang hak Tuhan suruh, mengerjalah mereka itu barang yang disuruh. Allah ni apa gila kita dengar gini, Allah tak padailah kita nak tanggungkan azab Tuhan. Azab Tuhan yang sangat pedih, tak padai kita nak tanggung. Tak rok orang kata kita nak tanggungkan azab Allah SWT. Oleh itulah kita kena dengar ayat-ayat macam ni. Barulah kita berasa takut, barulah kita berasa nak taubat. Kenapa? Kerana kita ni tak padai nak tanggungkan azab Allah SWT. Allahu akbar. Itulah lepas itulah Tuhan beri nasihat kepada hamba-hamba dia. Tuhan nasihat kepada hamba dia supaya nak hamba dia tu bertaubat. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai segala mukmin, wahai orang-orang yang telah beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah, kembalilah kamu kepada Allah. Ini Tuhan beri nasihat. Selepas daripada Tuhan royakkan sifat neraka dan Tuhan royakkan sifat-sifat orang yang tunggu neraka ni tu apa? Kuat, kasar, tak ada kesia belah. Tak seperti kita atas dunia ni, suk kasar mereka berjaga pun dia lemah. Dia lemah lembut. Tapi malaikat yang jaga neraka ni dah bersifat kasar. Dia kata buh neraka lah. Walau duk tepik jerit. Dalam neraka ni tak ada bunyi suara gapo, bunyi suara melahong ya. Bunyi suara melahong, bunyi suara tepik ya, kerana sakit daripada azab Allah SWT. Dalam hadis kata duk bunyi suara melahong ya. Bahawa kita lah Adullah hai bunyi suara tu lah dalam neraka ni. Maka Tuhan beri nasihat kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah, taubatlah oleh kamu kepada Allah akan sebagai taubat yang nasuha. Allah ni Tuhan nasihat. Kalau Tuhan tak suruh dah ada apa. Ni kalau Tuhan tak suruh taubat dah ada apa. Ni Tuhan nasihat lagi, Tuhan suruh lagi hamba dia tu bertaubat. Sebagai taubat yang nasuha. Apa tu taubat nasuha? Taubat yang benar, lagi pula suci hati, tiada kembali kepada dosa. Ni lepas ada taubat tu kita dak tak serah. Tak serah buat dosa seumpama kita buat hak mau buat lepas dah. Tak serah curi, tak serah minum arak, tak serah. Tu tak ser tu. Ni. Tu macam taubat nasuha. Dan pula menyesal. Tu taubat nasuha. Apa?
hati tiada kembali kepada dosa. Yakni bila bersih, suci, tiada kembali kepada dosa yang telah lakukan. Apabila suci dah, bersih dah, tak berasa, hati kita tu tak berasa dah nak pergi buat dosa, orang kita buat lepas-lepas dah tu tak sel lah. Dan lagi pula menyesal, sesal. Oh, kalau aku tak curi hari tu pun, aku tak kena higap. Aku tak curi hari tu pun, orang tak cerca kepada aku. Ni sebab aku curi lah, dia mau wawa le kampung, dia mau buat tasyole, duk wawa ni weh, siapa dia tengok orang curi kerak le, pakat tubik tengok weh, tak pasal. Tu timbul sesal dan tinggal dosa yang telah lalu. Yang ni hati rasa tak serah. Dak dah aku tak buat dah. Tu kata putus cita-cita, tak sewak dah. Supaya dosa hak kita buat lepas-lepas dah tu. Tu. Itulah apa katanya apa tu syarat-syarat dia tiga tu. Tak kembali, hati tu tak kembali kepada rasa, hati dia tak sewak dah. Lagi pula sesal, yang keempat tinggal. Tiga tinggal. Satu tak kembali. Tiada kembali kepada rasa. Ini hati tu putus azab, tak serah. Yang kedua sesal. Yang tiga tinggal. Tinggal terus. Ni ya Tuhan nasihat kepada hamba dia, suruh bertaubat. Surat Tuhan suruh bertaubat hak ni tu. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu itu bahawa kifarat daripada kamu akan segala kejahatan kamu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Tuhan hapus dosa-dosa yang kita buat lepas dah. Mudah-mudahan Tuhan hapus. Ni asa ayyukaffiru ankum. Mudah-mudahan Tuhan mengkifaratkan daripada kamu akan segala kejahatan kamu. Ni dia apabila kita taubat, Nabi kita kata kena at-taibuna minaz zambi kama la zambalah. Ni faedah taubat ni. At-taibuna bermula orang yang bertaubat minaz zambi daripada dosa kama la zambalah, seperti orang yang tidak ada dosa, seperti yang budak yang baru beranak. Di dosa mana? Dosa kita taubat, hak Tuhan terima taubat kita tu. Tuhan mengkifarat, Tuhan hapus habis, maka kita tu serupa dengan budak baru beranak. Allahu Akbar. Ni mudah-mudahan Tuhan kifaratkan daripada kamu akan segala kejahatan kamu dengan taubat kamu itu. Allahu Akbar. Ni dosa. Kita kena bertaubat dengan Allah SWT. Kita kena mengakukan salah dengan Allah SWT. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan pula mudah-mudahan Tuhan kamu memasuki ya Allah akan kamu akan syurga. Ni dia tak ada dosa ke, boleh masuk syurga. Apa kalulah ada dosa, kita mendahului azab dulu. Kita mati tak ada nak bertaubat, wa may yamut wa lam yatub wa amruhu mufawwidun li rabbih. Wa may yamut, siapa dia yang mati wa lam yatub, padahal tak ada nak bertaubat. Dosa ni tak ada lekat kesalahan kita dengan Allah Ta'ala dari segi syariat. Dosa dari segi porok. Dosa kita tinggal semaya, kita tak qada. Kita tinggal semaya, tu satu dosa dah. Kita tak qada pula, dua dosa. Kerana qada tu wajib. Tinggal semaya tu dosa dah. Tak qada pula dah, dua. Tak puasa, dengan tidak ada asbab-asbab keuzuran gapo, dosa. Tak qada pula dah. Satu dosa yang lain pula. Ni wa may yamut wa lam yatub. Siapa-siapa dia yang mati wa lam yatub, padahal tak ada nak bertaubat. Wa amruhu, dan segala pekerjaan dia tu, pekerjaan dosa-dosa yang dia tak bertaubat tu, mufawwidun li rabbih, ialah diserahkan bagi Allah SWT. Serah Tuhan. Kalau Tuhan kesia belah, Tuhan ampun. Kalau Tuhan tak kesia belah,
Tuhan tak ampun gak, maka mustahaklah kita dibakarkan oleh Allah SWT. Allahu akbar, na'udzubillah. Ni dosa kita, dia kita bertaubat, Tuhan ampun. Tuhan kata wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tu. Allah. Tuhan akan mempermasukkan kita akan syurga yang mengalir di bawahnya bawah syurga oleh segala sungai-sungai. Allah. Ni terbalah kita dengan syurga yang mengalir di bawahnya oleh sungai-sungai. Sebab hari kita ni Tuhan tahu kata hamba manusia ni suka sangat dengan air. Suka sangat dengan air, suka sangat dengan sungai. Tidak tak penuh patah. Penuh patah, pakai gi patah. Suka dengan air dan suka dengan sungai, gi pacu, gi apa. Ni maka akhirat esok terbalah di bawah syurga tu mengalirkan oleh sungai. Itulah keadaan Tuhan nasihat kepada kita, suruh kita tu bertaubat daripada segala dosa. Dan juganya taubat ni apa hukum? Apa hukum kita bertaubat daripada dosa ni? Dan juga bila kita nak bertaubat? Jadi taubat ni itu adalah satu kewajipan. Wajib di atas kita tu kena bertaubat. Bertaubat saat ni selepas daripada kita jatuh pada dosa. Setelah kita tahu dah kata kita ni sudah lakah dah garis Tuhan. Kita lakah dah larangi Allah SWT, bermakna kita sudah jatuh daripada dosa, maka masa itulah wajib kita bertaubat. Yang hidup tangguh-tangguh, wajib lalu dah kita bertaubat. Ni. Kemudian wahai penutup ibadat dengan sempurna. Bagi orang yang nak buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, nak buat ibadat dengan Tuhan, nak ada kemanisan. Ni buat ibadat dengan Tuhan, nak ada kemanisan, nak wasazuk. Buat ibadat dengan Tuhan, nak wasazuk, tak wasa ada serabut benda lain. Ya tanya kita kena tu, wajib di atas kita tu kena bertaubat. Buat apa tu? Kerana dua perkara. Disuruh kita bertaubat itu kerana dua perkara. Tengok. Bermakna kalau kita nak pada dua perkara ni kita kena bertaubat dengan Allah SWT. Taubat lagi apa? Maksudnya raji'un ilal haqq. Kita kena kembali kepada jalan yang sebenar. Kita kena kembali kepada jalan yang sebenar. Dulu kita duduk pada jalan yang salah. Dulu kita lalu jalan tu jalan salah bagi. Jalan hak Tuhan lari. Maka kita kena raji'un, kita kena kembali kelik, hundur kelik. Ilal haq, kepada jalan yang sebenar. Itu mata bertaubat. Ni syarat disuruh kita bertaubat itu kerana dua perkara. Diwajibkan kita tu bertaubat kerana dua perkara. Mana dua perkara ni? Yang ni kalau kita bertaubat, kita akan hasil lah dua perkara ni. Kita akan boleh dua perkara ni di dalam milik kita. Apabila kita boleh dua perkara ni, Masya Allah, seronoknya kita. Sedapnya kita ibadat dengan Allah SWT. Mana kata dua perkara tu? Satunya, supaya hasil, supaya nak boleh bagi kita tu taufik untuk mengerjakan taat. Ni. Hak kita duk wasoro. Kita wasoro panggil dia. Wasoro nak bangun tahajud, wasoro nak puasa sunat, wasoro sebut kata nak buat kebajikan, wasoro. Lebih lagi di segi masalah duit pitih. Ibadat di segi duit pitih ni wasoro, wasa berat. Kita cie tu, kata kita ni tu sudah banyak dosa. Kejahatan ni sudah kejahatan tu sudah membalikkan kita dah. Kejahatan dosa kita buat tu sudah ikat kita dah. Sampai itu kita rasa berat lagi. Kita rasa berat nak buat amal ibadat dah. Kalau boleh buat pun berasa lemah, tak berasa suka, tak berasa seronok pedak. Tu bermaknanya kejahatan dosa kita buat tu sudah ikat kita dah. Sudah balikkan kita dah. Sebab yang pertama ni, so kita bertaubat supaya hasil bagi kita tu taufik. Hidayah tu ada belakang dah.
Tengok orang kita pandai kecek agama. Lalu kecek sedap lebih ada tu tu apa lagi. Kecek agama. Oh sedap lepai sedap maku. Buat biasa buat semua. Nak buat tak leh. Bersapa pria nak buat tak leh. Ibadat dengan Allah SWT. Biar maku sedap lah lepai. Panahnya kecek hak agama. Tetapi apabila segi nak buat. Ya agama ni pak tersedih tak apalah. Bak kecek ni kena bak pak patibak lah. Kecek haji mu'ah sedap lah. Berapa pria sendiri? Tak. Kecek ha poso sedap lah kelebihan poso. Berapa suruh poso sendiri? Mumah lapar ni? Tak. Ni kita nak sini ni nak mana? Nak we Tuhan tu we taufik. Taufik ni apa? Khalqu qudrati li taatillah. We Tuhan tu berikan rang tu antara taufik. We Tuhan tu we beri rang kepada kita, we boleh buat ibadat, boleh taat kepada dia. We ada rang untuk taat, rang untuk pikul kayu getah tu suku, rang untuk matang tu satu suku. Rang buat main bola tu suku. Tengok fok main bola gagah. Fok pikul kayu getah gagah. Gagah tetapi untuk nak buat ibadat pada Tuhan ni, ya orang suku pula. Ni okey. Tu sebab yang pertama so kita bertaubat. Supaya hasil bagi anda, bagi kita tu taufik untuk mengerjakan taat. Kenapa kerana kata sesungguhnya kesialan dosa-dosa itu, kesialan atau jadang-jadang dosa, bekah-bekah dosa yang ada pada hati tu, jadang-jadang dosa panggil, mempesakai halangi untuk mendapat kebajikan. Jadang-jadang dosa yang duduk lekat di hati, setiap kita kali buat dosa maka timbul petik-petik hitam pada hati. Setiap kali kita jatuh pada dosa, maka hati kita tu jadi petik-petik hitam. Ibarat mudah-mudah kak kita pakai baju putih, kena hujan, kita kelik tak basuh, kita sakut situ, maka jadi petik-petik hitam. Ni kesialan dosa mempesakai halangi untuk mendapat kebajikan dan nanti mengakibatkan kehinaan. Ni Allahu Akbar. Sebab itulah apabila kita melakukan dosa, kita kena bertaubat dengan segera. Kenapa? Kerana takut hati itu jadi petik-petik hitam. Sebab itulah Hasan Basri dia kata, az-zambu 'ala zambi yazlumu qalba hatta yaswada. Az-zambu 'ala zambi, dosa atas dosa. Itu az-zambu 'ala zambi, dosa atas dosa. Wak dosa, wak pula. Tu mengekali atas wak dosa. Itu az-zambu 'ala zambi, dosa di atas dosa. Mata wak dosa tak taubat, wak dosa tak taubat. Itu dosa atas dosa, wak tak taubat, wak somo panggil. Balik taubat tu dak. Dia az-zambu 'ala zambi yazlumu qalba, menggelak ia al-qalba akan hati. Menggelak ia akan hati. Ni buat dosa tak bertaubat, menggelak ia akan hati hatta yaswada, sehingga hitam. Dah hitam tu gak. Royak gapo mula cenggah sepola selo halah. Royak gapo mula cenggah. Cenggah gapo? Yakni paling nak murih kepada orang royak, paling nak murih kepada orang berajak. Padahal orang hajak ni ajak molek, hajak ke buat ibadat. Orang hajak ke dengar orang mengajar, tapi paling cenggah sepola selo dah. Sebab apa? Sebab yaswada, hati itu sudah hitam dah. Allahu Akbar, na'udzubillah. Allah, inilah syarat disuruh kita bertaubat tu. Supaya nak kita sendiri tu dapat taufik, boleh taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatu perkara yang pertama. Allahu Akbar. Kau turut ulama kata tu berat lagi. Berat kat mana? Dosa hal itu adalah kewajipan hutang kita dengan Allah Taala yang wajib kita kena taubat. Taubat saat itu adalah wajib. Tetapi kita tak bertaubat.
Pas kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala, sebagai kita hadiah kepada Tuhan. Hutang kita tak bayar. Hadiah demo kita dah ui. Sebenarnya kita hutang duit demo. Hutang tu wajib kena bayar. Hadiah kita beri kat Tuhan hutang. Tuhan hutang tak sih. Dia nak kita bayar tu. Apa tu? Tuhan suruh kita bertaubat. Tu yang pertama. Tengok yang kedua pula. Perkara yang kedua, hak Tuhan suruh kita taubat hak ni, apa yang kedua? Sebab yang kedua, diwajibkan kita bertaubat hak ni supaya ibadat anda diterima Allah. Ni. Supaya ibadat hak kita duk buat dengan Tuhan hak ni tu. Gapo ibadat? Kalau kita tanya ibadat ni gapo? Ibadat iaitulah perkara yang tak disetujui oleh hawa nafsu. Kerja gapo kerja semaya, puasa, sedekah, zakat, buat baik. Tu ibadat lagi. Yang tak disetujui oleh hawa nafsu. Hawa nafsu setuju tak? Dah. Tu tak ibadat. Perkara yang tak disetujui oleh hawa nafsu, tu bukan ibadat. Ni supaya kita disuruhkan bertaubat, supaya ibadat kita tu diterimakan oleh Allah. Ni ibadat kita dah buat suku semai. Sebab kita nak boleh semaya ni, kita kena mujahadah. Nak boleh semaya lekat 5 waktu ni bukan keseni. Nak boleh buat amal puasa sunat senang khamis ni pun bukan seni. Kena bersungguh. Tetapi Allah Ta'ala tak terima. Allahu Akbar. Tuhan tak terima sebab apa? Sebab dosa-dosa kita buat, kita tak bertaubat. Allah Akbar, nyanyo dah. Ni supaya ibadat anda diterimakan oleh Allah. Kerana kedudukan taubat itu dibandingkan taubat hak ni tu diupamakan sebagai hutang yang wajib dibayar. Dosa yang kita salah dengan Tuhan tu dibandingkan sebagai hutang yang wajib kena bayar. Hutang wajib kena bayar. Ni taubat kesalahan kita dengan Tuhan, wajib kita kena bertaubat. Apa kita tak bertaubat, kita bertangguh. Pas macam mana ibadat kita Tuhan nak terima? Pas macam mana ibadat kita tu nak berasa zon, nak berasa zon. Sebab kita nak sedap mana? Padahal sup orang buat sedap dah. Sup Cino, sup Corobo, sedap cekak dah orang buat. Tapi kita orang makan tak sedap. Sebab apa? Lidah dia sakit. Lidah dia sakit, bibi mulut dia pecah, lidah dia pecah. Dia hirup sup Cino ni sedap tak? Tak sedap. Dia tak sedap. Apa je kata buat aku mana sup ni tak sedap. Orang buat tu sedap cekak dah sup. Tetapi kita sendiri ni, lidah kita mi penha, kita tak rasa sedap. Sebab ni ibadat tu orang buat sedap dah ko. Rasa zon, tetapi kita tak berasa zon. Sebab apa? Sebab kita dosa banyak. Sebab dosa kita banyak. Ulama dibanding kedudukan taubat ni diserupakan supaya hutang yang wajib kita kena bayar. Dan kedudukan ibadat pula, semaya, puasa, semua ni tu sebagai hadiah saja. Supaya hadiah ya. Kiranya anda beribadat, kita beribadat tanpa taubat. Wa juga ibadat dengan Tuhan. Taubat dengan Tuhan kita tak. Sudah tentu ibadat anda ditolak oleh Allah. Allahu Akbar, na'udzubillah. Allah. Aning lah. Letih ni panggil. Aning kata letih. Tu letih kat mana? Dosa tak taubat. Ibadat kita buat. Apa yang Imam Ghazali kata ni? Sekiranya anda beribadat, tak kira lah gapo asal kata ibadat kepada Allah tanpa bertaubat. Wa ibadat kesalahan kita dengan Tuhan tu kita tak bertaubat. Oh, sudah tentu ibadat anda ditolakkan oleh Allah. Tuhan tak terima. Allah Akbar. Dah nyanyi.
maka sungguhnya tuai ampunnya hutang itu tak akan menerima hadiah. Ni je banding. Dia mau hutang duit kita. Pas duit kita dia mau bayar tak? Dia mau tak bayar. Siapa pergi nengok hadiah, wai ke sarung selah. Oh, sarung ni ke sarung hadiah demo selah ni. Orang nak dak hadiah tu. Tak seh, orang nak gapo? Orang nak hotel tu. Hotel tu demo nak tu. Hadiah ni tak ada nak. Kong kwan demo wi kita ni tak ada nak. Demo nak hotel demo tu. Ni ulama banding katanya sesungguhnya tuai ampunnya hotel itu tak akan menerima hadiah. Siapa tuai ampunnya hotel? Iaitu Allah Taala. Tu, tidak akan menerima hadiah. Andainya hutang yang wajib hak ni tak dibayar. Allah Akbar. Inilah kesalahan hak kita salah dari segi porok. Dari segi syariat saat itu kita kena bertaubat dengan Allah Taala. Wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Wasari'u, segeralah kita ila maghfirah, kepada minta ampun kepada Allah SWT. Jangan duk taruh-taruh. Dia taruh nyanyolah. Seperti ni. Jangan tunggu-tunggu nanti ambil orang. Allah lafaz ni. Jangan tunggu-tunggu nanti ambil orang. Apa makna tu? Jangan ditunggu-tunggu. Yang jangan ditunggu-tunggu nak bertaubat. Lepas sehari-sehari, jangan ditunggu-tunggu. Kita nak bertaubat, jangan ditunggu-tunggu. Hati tu apabila kita dengar dah, kita dengar dah azab Allah, kita dengar dah ayat-ayat yang bersakut dengan azab, ayat-ayat yang bersakutkan dengan neraka Allah SWT, hati kita timbul dah rasa nak taubat, rasa takut. Tetapi ada lagi orang yang memain. Siapa dia? Iaitulah syaitan. Syaitan tak lah kalau kata taubat pemuat pula. Alah mula tu taubat kali guh dia kena. Tu jangan. Hak tu kita tipu daya syaitan saja. Jangan dia turut dah. Jangan dia turut. Jangan dia turut. Ada tengok apa benda? Apa benda yang nak beri kita tu berasakan nak taubat? Sebenarnya duk kerja rumah molek-molek dah. Dia tanya, kerja mana dah ni lama tak apa? Oh, kawin kerja bakak lah. Wah ni tak kira kerja rumah dah kan? Dia kerja rumah molek-molek dah. Kena nak bakak lah. Behelah deh. Kerja rumah lah ni pada-pada makan lah. Tak lebih. Nak buat taruh sakit demam, nak buat rumah tak boleh. Pada makan sungguh. Ingat mari kerja rumah buat lo danyo anak bini deh. Anak bini nak makan dengan apa tak ada. Terpaksalah. Kena tinggal naik kerja bakak jadi apa? Rong pala ampe. Oh, sedap dah. Kerja apa? Rong pala ampe. Gapo rong pala ampe? Iaitu ropopo. Rong pala ampe. Tu. Sebab apa boleh dia tinggal rumah dia kerja bakak? Sebab ni kerja rumah gaji murah, barang mahal, tak ada nak makan, kena terpaksa kena pergi. Tu ingat kata orang nak makan ramai lagi, boleh hasil sikit, tak ada, kena terpaksa tinggal ke jadi orang pala apa bakak tu supaya nabi anak ni lebih sikit boleh makan. Tu ya ingat gitu, ingat kata tak ada nak makan, ya jauh tinggal anak bini pergi kerja cari duit bakak. Hanya betul apa ingat apa mukaddimah yang nak menarikkan kita tu nak berasa bertaubat dengan Allah Taala, apa benda? Cuba tanya, orang hendak boleh bertaubat dengan Tuhan tu mikir gimana? Ingat kepada gapo tu? Boleh dia berasa nak taubat, ya ingat ke gapo? Ini kita mukaddimah bagi nak bertaubat ni tu. Ada sini kata mukaddimah. Pendahuluan. Pendahuluan taubat itu ada 3 perkara. Pendahuluan bagi kita nak bertaubat dengan Allah, nak timbulkan perasaan kita tu nak bertaubat kepada Allah SWT tu 3 ingat kena timbul di hati kita, kena ingat di hati kita 3 perkara. Allah Akbar. Seperti contoh tak ni lah.
Yang kita sanggup tinggal nak bininggi hijau bakok ni tu, kerana adalah ingatan pada hati kita tu. Susah nak makan, kodok rumah berbulan-bulan tak cukup, ada hutang remo ya. Ingat mari susah lagi. Ni mukadimah bagi kita nak bertaubat ni 3 perkara. Satunya kita kena mengingati. Kita kena ingat di hati kita bahawa sangat buruknya perbuatan dosa itu. Ingat lo sangat buruknya. Dosa ni tak ada siapa dia buat ni. Dan kita sore buat dosa ni. Tu kena ingat gitu. Dan orang lain tak ada siapa dia buat. Kita ni berani buat dosa dia. Teruk sungguh kita. Kena ingat gitu. Jangan mari ingat atau bukan kita sore buat dosa, orang lain pun buat. Jangan ingat gitu. Ingat learning. Orang buat belakang. Apa tu? Learning. Siapa-siapa dia pokok belakang duit takkan. Ku belakang. Bukan kita sorry aku. Lemon lain pokok juga duit nak. Bukan kita sorry. Kita ingat lagu tu penuh-penuh Masya. Nak ingat tak lu jahatnya perbuatan kita ni. Supaya Tuhan kata kepada kaum Nabi Lut dah lah. Dan juga Nabi Lut kata kepada kaum dia tu. Apa? Jahatnya, buruknya perbuatan kaum Nabi Lut ni tidak pernah berlaku di pada zaman-zaman kaum yang lain. Tak pernah berlaku pada nabi-nabi yang lain, pada umat-umat nabi yang lain. Gapo? Iaitulah mahain jatuh sama jatuh. Tak ada lagi. Dosa ni pada umat-umat Nabi yang lain, sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, tak ada siapa dia main jatuh sama jatuh. Malaikat mari pada kaum Nabi Lut. Ni ingat atau jahatnya, buruknya perbuatan dosa kita laku hak ni. Jangan dia ingat kata bukan kita seorang. Ku duit talakan. Lemon lain pokok. Lemon lain pun main tak biar. Bukan kita sorry di kabel. Lemon lain pun tiket. Pada. Ingat pasal tu. Ni yang pertama. Kita kena ingat di hati kita. Bukan kata kena ingat di hati kita. Kata Allah teruknya aku. Orang lain tak ada siapa dia buat dosa ni. Orang lain tak ada siapa dia cara hak orang. Aku dia buat mula. Dia buat pucuk. Cocok. Duk kosek. Hak orang. Akulah orang mula-mula duk cocok. Kena ingat gitu. Barulah timbul berasa nak taubat. Tu yang pertama. Dan yang keduanya kita kena ingat tentang sangat kerahnya seksaan Allah SWT. Nak ingat atau Allah beratnya seksa Tuhan. Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya kuatnya balasan-balasan Allah SWT. Allah teruknya neraka Allah Ta'ala. Api hak tu hewi kita guna di atas dunia ni. Allah celup 70 kali dah. 70 kali celup dah air laut kita buat nanuk buat pun. Tu pun tak boleh kelipar terbakar lagi. Halo, ni kita kena ingat kerahnya seksa Allah Azza wa Jal dan amat pedihnya menerima kemurkaan Allah. Dia Tuhan marah kat dia. Beratlah dia Tuhan marah kita kat. Dia Tuhan marah ya balalah. Dia Tuhan marah kat nanti bala Tuhan turunlah. Dan beratnya kemarahan Allah yang tidak terdaya kita nak tanggung, yang tidak kuasakan kita nak tanggungkan kemarahan Tuhan. Ni kita kena ingat gitu. Tengok Tuhan kemarahan kepada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Bos gerak bumi. Ni. Dan Tuhan marah kepada kaum Nabi Lut ni hok mahai jatuh sama jatuh ni. Tercokehkan bumi, balikkan bumi. Allahu Akbar. Ni kemarahan Allah SWT. Tak kuasa kita nak tanggung. Pedihnya azab Allah SWT. Tengok ni. Tu hari Covid 2 tahun dah. Ni Covid ni Omicron pula. Tak tertahan dah kita nak tanggung. Wasa susah dah. Nak terima tak leh dah.
dengan sebab COVID, dengan sebab Omicron ni. Kena katuk masjid, kena duduk dalam rumah, tak boleh nak pergi ke mana, sekolah katuk. Alah, ni wasah beramuk dah. Tu kita nak ingat kata beratnya seksa Tuhan. Tak kuasa kita nak tanggung. Baru kita berasa nak taubat. Baru kita rasa takut dengan Allah SWT. Dan ingat yang ketiga pula, mengingati tentang kelemahan. Nak ingat kata lemah dan kekurangan daya upaya. Kita tidak ada rank. Rank kita tak pandai untuk nak menanggungkan azab seksa Tuhan. Kita tak kuasa nak tanggung azab. Tuhan sakit kepala ni pun beramuk dah. Tuhan demi hidung yak milih pun beramuk dah. Nak tak leh dah. Tuhan sakit gigi pun dah denyuk nyunyak. Hayat tidur dekat tok kat buah muh ni kita karik dah. Orang jalan gembah kaki, jalan derah sikit pun nak murih. Allah sikit sangat ya Tuhan. Gapo gigi sakit. Ni tak kuasa dah kita nak tanggungkan azab Tuhan. Ni tiga ingat ni lah nak membawakan kita tu berasa nak taubat kepada Allah SWT. Yang mana Tuhan kata tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli-ahli kamu akan api neraka. Setengah badannya kita nak jagakan diri kita daripada api neraka, kita kena bertaubat. Setelah kita berlaku salah, setelah kita ni salah dah dengan Allah SWT, kita bertaubatlah dengan segera. Sebab kata ni lah, jangan tunggu nanti ambil orang. Jangan kita tunggu nanti tua nak taubat, takut nanti ambil orang. Siapa? Takut malaikat ambil nyawa kita dulu. Kita jangan tunggu nanti ambil orang. Takut malaikat tu mari ambil kita dulu. Tak ada nak bertaubat tak? Allahu Akbar. Serahlah kerjaan kita ni kepada Allah. Ada ia banding ni. Maka sesungguhnya orang yang tak terdaya menanggungkan kepanasan matahari. Panas matahari pun kita tak kuasa tanggung dah. Jima panas boleh sepagi ya bengai dah kepala. Sakit kepala, tak tertahan menerima panasnya. Sekali kita ya digah pelong. Tu. Lepas tu ada angin lawe. Apa je mau panas? Ni tak kuasa dah kita. Tu boh panas matahari lah, kita tak kuasa lagi. Kalau ketik di sumuk di kenggor pun kita tak kuasa dah. Tu bukan lipai dalam neraka lagi, boleh ceking dalam neraka lagi. Allah bukan ular dalam neraka ke, ular kapuk di atas dunia ni pekak pecah bau sakit ular-ular dah. Allahu Akbar. Sudah tentu kita manusia ni tak tertahan menanggungkan azab seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Hak tu apa kata sumuk lipat nyamuk di atas dunia kita tak kuasa dah. Bagaimana kita nak mampu menanggungkan panas api neraka Jahannam? Allahu Akbar. Allah api neraka Jahannam tak ada roh lah. Yang sangat panas. Allahu Akbar. Dan bagaimana kita nak tanggungkan pukul daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah nanti nak rodel legang. Bagaimana kita nak tanggung patut ke ular-ular yang besar-besar seperti tekak-tekak utar. Ni benda yang gaib belaka ni. Benda yang tak nampak tengok. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tetapi orang beriman, apa? Allazina yu'minu, mereka-mereka yang beriman bil ghaib, dengan benda-benda yang gaib, benda-benda yang tak nampak tengok. Kita kena percaya, kita kena beriman. Apabila orang royak, kita kena mengaku di hati kita kata, ya, sengoti, dalam kubur, dalam neraka Tuhan, ada azab, ada ular, ada ceking, ada kala. Pada maknanya tak mampu ke ular duduk dalam neraka, tak mampu sebab ular terjadi untuk dalam neraka dah. Allah, patut ke ular-ular yang besar-besar seperti leher-leher utar, dan pula sengat kala ceking besar-besar. Allah Akbar. Macam mana gak kita nak tanggung? Macam mana kita nak tanggungkan azab Allah SWT? Maka sama-samalah kita mengingatikan tiga-tiga perkara ni.
Apabila kita mengekalkan pada mengingati tiga-tiga ingatan tadi tu, mana satunya kita kena ingat kata beratnya dosa kita buat, teruknya dosa kita buat. Yang kedua, kita ingat kata Allah sangat kerahnya, sangat kerahnya seksa Tuhan, dan sangat pedihnya menerima kemurkaan Tuhan. Tak kuasa kita nak tanggung. Dan kita ingat bahawa lemahnya kita, kekurangannya kita nak tanggungkan azab seksa Tuhan ni. Dan kita kena berulang-ulangkan di waktu malam dan siang. Kena malam siang. Malam siang kita kena ingatkan tiga perkara tu saat ni. Malaysia kita kena ingatkan tiga perkara tu. Barulah dia tu akan mendorongkan kita untuk bertaubat nasuha. Ingat semua. Kata azab Tuhan tu berat. Azab Tuhan tu berat. Kena ingat semua. Tong hai kencai. Kena tong hai kencai. Kena ingat di hati. Ingat dia di daging darah. Baru kita tu tak berani nak lakuh. Baru kita tu tak berani nak lakuh garasa-garasa tu. Dan baru kita tu berasa nak bertaubat daripada kesalahan dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Inilah apa katanya mukaddimah yang nak kita tu menarikkan kita berasa nak bertaubat dengan Allah SWT. Kerana dosa wajiblah kita kena bertaubat. Wajiblah kita kena basuh suci. Supaya dengan ibarat kata supaya dengan baju. Baju kita dia kena najis, kita basuh ya cuci. Yang mudah tu baik baru-baru ni dia kita taruh lama, taruh lama, yang lama dia payah tu baik dia panggil. Ya ada jadang-jadang dia panggil. Jadang-jadang dosa, petik-petik hitam yang lekat pada hati itulah yang nak membawakan kita tu payah nak faham. Tu payahkan kita nak fahamkan apa yang kita dengar. Lebih-lebih lagi daripada perkara-perkara yang agama. Macam mana kita nak faham? Sebab hati kita tu sudah yang selaput. Hati kita tu sudah cemar. Macam mana kita tu nak faham? Allahu Akbar. Kalaulah kita tu kata mari di dalam perasaan kita kata kena kita nak taubat lagu mana? Bahawa yang menghalangi saya pada bertaubat itu ada benda duk halangi kita nak kita tu bertaubat. Nak bertaubat dewasa muda lagi. Tu perkara yang menghalangi nak bertaubat dewasa muda lagi. Kalau bertaubat pun dia buat pula. Apa kita kena ingat? Kena ingat ke mana? Kena ingat kita mengetahui, kita kena ingat tentang diri kita sendiri, bahawa kita ni akan kembali kepada dosa pula. Ni kalau kita kaca bertaubat pun satu hari kita kembali kepada dosa pula. Dan pula kita ni tak tetap di atas pengakuan taubat ni. Kita yang hidup bergaduh. Itu orang panggil kata kalau kita duk mari kata kalau kita taubat satu hari kita akan buat pula. Satu hari kita akan kembali kepada dosa tu. Sebab apa? Sebab kita ni tu apa? Sebab kita ni duk rasa muda lagi. Duk rasa muda lagi. Satu hari kita akan lakuh. Kerana ia ada berlaku duk mari benda tu. Kalau taubat pun buat pula. Sebab apa? Sebab lah ni umur duk muda lagi. Umur duk muda lagi, duk werung lagi. Baru 20 tahun ataupun baru 30 baru duk berasa kata muda. Kalau buat pun, kalau taubat pun buat pula. Kau dulu kalau mari macam tu kita nak buat lagu mana? Kalau mari dalam hati kita lagu tu kita nak buat lagu mana? Ada macam tu dah. Kerana tak taubat, masa muda lagi. Kalau berkata taubat pun buat pula. Terkena tak tu? Kita fikir lagu tu. Kita kata lagu tu terkena ke tak tu? Kalau berkata buat apa, kalau berkata taubat pun buat pula. Tak nak jaga kita orang muda ni. Kalau berkata taubat pun esok buat pula. Berkata esok buat pula. Duk mari lagu tu.
pada hati kita tu, maka kita tahulah bahawa perasaan dan seka lagu tu daripada tipu daya setan tu. Setan menduk tipu kita, tak sebab kita taubat tu. Setan menduk tipu kita tu, tak sebab kita bertaubat tu. Apa kita tanya ya kelik? Sebagai pertanyaan balik kepada kita tanya kelik pula. Daripada mana ilmu ini anda perolehi? Kita duk fikir lagu tu, kita ambil mana? Kita ambil ilmu mana? Kita pergi ambil kwamru mana? Kata kalau kita buat dah, esok kita taubat. Hari ni kita taubat, esok kita buat pula. Lusa kita buat pula. Kita taubat, kita buat pula. Kita ambil ilmu mana betul tu? Maka sekiranya kita bertaubat, hari ni malam ni kita buat dosa, kita taubat, kemungkinan kita akan mati sebagai orang yang bertaubat. Hak setan mari tipu kita lah dik. Kena nak taubat pun mudah lagi. Tu mung ni tak rak ni, mung nak menahankan nafsu mung daripada mengerjakan dosa dengan Tuhan ni tak padai mung ni. Mung nafsu dak tengah kuat lagi ni. Musah taubat lah. Mung nanti taubat masa tua nu seni kaligus lalu dah. Ilmu tu pi ajar tu. Itulah royak atonyo kita tu kena tipu kan oleh syaitan. Dan juga kita patut ingat, kemungkinan kita buat dosa dan kita taubat selalu. Kemungkinan kita tu mati orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni. Kemungkinan anda akan mati sebagai orang yang bertaubat sebelum anda kembali mengerjakan dosa. Ni kita buat dosa, astagfirullahalazim, taubat kita dengan Allah Ta'ala. Kata kita mati dia bertaubat, tak ada buat dosa lain. Apa tak? Kita buat dosa, kita taubat. Jadi selepas daripada kita taubat hak ni tu, kita dah buat dosa lain, tak ada lah. Ni kata kemungkinan anda akan mati sebagai orang yang bertaubat sebelum sempat anda kembali mengerjakan dosa. Oleh itu, janganlah kita tertipu oleh syaitan. Janganlah. Kata banyak. Kita sendiri pun, kata taubat pun buat pula. Kata taubat. Tu comel. Kita buat dosa, kita bertaubat. Tuhan ampun. Apa dosa kita baru buat pula tu? Apa kata dosa yang baru. Dosa yang baru, dosa yang dulu tu ada lagi. Dosa yang dulu tu kita taubat dah, Tuhan hapus dah. Apa ada dosa yang baru. Apa kita taubat pula. Tu. Dan juganya setan yang mai konsep pula, setan mai tipu pula. Tak kayak gitu. Membuat dosa mutaubat, membuat dosa mutabat. Tak kira nganyi dengan Tuhan ke? Tu bukan dia berlaku tu. Bukan dia berlaku tu. Itu adalah tipu daya setan berlaku tu. Kalau banyaklah Abang kata benda-benda yang nak menyekatkan daripada kita bertaubat. Setengah daripadanya syaitan dan setengah daripadanya nafsu kita sendiri. Nafsu kita sendiri. Nak taubat dia rasa mudah lagi. Setan pun menjadi tipu kata berkata taubat pun buat pula. Kita tolak pergi belakang tu. Kita ingat atanya seperti inilah baju kita pakai sehari. Kita basuh selalu. Ya cuci. Apa? Esok kita pakai pula. Kita basuh pula. Ada gitulah. Ni. Setiap kali kita jatuh pada dosa, kita bertaubat. Kemungkinan kita tu mati sebagai orang yang bertaubat. Jadi tak ada masalah lah. Kalau ada wasanya, nanti hipung kaligus lah. Kita tahu ke? Kata umur kita panjang. Ajar duk tanya kita. Kena. Boleh kita sedap tu. Nanti nak taubat kaligus masa tua. Waktu tu kena tipu belaka tu. Ajar ni dia bukan super dengan gambar. Gambar tak apalah. Bak cacung tu dia buat mu ayuk. Kita tahu bak cacung kita mu ayuk bila. Ajar kita tak tahu. Apa kita duk turun jejak langkah setan tipu. Sukra dulu. Mati dalam hatu gak.
mereka mati dalam keadaan tak ada nak bertaubat. Waktu tu serah pada Tuhan lah. Tu serah pada Tuhan. Hak kita naknya selepas daripada kita tu jatuh pada rasa, kita khabar dah kata kita tu sudah lakahkan garisan Tuhan, maka kita taubat selalu. Mudah-mudahan hak kita taubat hak ni Tuhan tu ampunkan kita. Tuhan ampunkan dosa kita. Pas kita mati selepas pada tu. Bermakna kita mati dalam keadaan suci tak? Suci. Sebab apa? Sebab dosa yang lain kita dewak tak? Kita tak ada. Kita buat, kita taubat. Jadi suci lah kita. Pas depan tu kita tak ada buat apa lagi kan? Cuci. Apa kalau kita ada wak tak taubat? Mati kita tu dalam keadaan dosa tak bertaubat. Hak itulah hak katanya wa may yamut wa lam yatub wa amruhu mufawidun li rabbih. Serah Tuhan lah. Kesalahan kita banyak, kita tak ada nak bertaubat dengan Taala, maka serah Tuhan lah. Inilah orang katanya aqabah bawais dia panggil. Perkara-perkara yang nak timbulkan di hati kita tu supaya nak bertaubat dengan Allah SWT. Kita kena ingatkan ayat-ayat yang Tuhan menakuti dengan azab dan neraka. Semacam mana hak ni lah saya kata. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat tu. Dan kita nak ingat ayat Tuhan beri nasihat kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tu kata perkara-perkara yang nak membangkitkan kita tu, berasa kita tu nak bertaubat dengan Allah SWT. Jadilah pada malam ni insya-Allah minggu depan kita tengok pula dosa-dosa hok belik-belik dengan kita tu, dosa gapo atik sehari sampai gelak hok belik dengan kita tu. Kesalahan gapo, dosa gapo hok belik kaki kita tu. Lagi tak lepas kita manusia ni. Kita manusia ni bukan orang maksum dak. Kita manusia ni orang yang berdosa, az-zambi, hamba yang berdosa. Minggu depan insya-Allah kita mengaji pula perbuatan dosa pada kesimpulan terbahagi kepada 3 bahagian. Ni dosa ada belik-belik dengan kita, lagi tak lepas daripada 3 bahagian ni. Tu insya-Allah pada minggu depan. Malam ni kemudian semua call wallahu a'lam. Alhamdulillah pada akhir klip ni pada akhir klip ni kena we Rusia panggil Rusia doa ataupun Rusia zikir untuk kita nak pagarkan tubuh dan nak pagarkan, nak jagakan harta benda kita, tubuh kita dan harta benda kita kena pagar, kita kena tawakal, kita kena serah kepada Allah SWT. Amalan tak payah lagi kita baca 7 kali lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh. Wirid dia panggil. Ayat amalannya bunyi begini. Anta wakili ya wakilu alaihim wa hasbi iza kana alqawiyyu muakkala. Anta wakili ya wakilu alaihim wa hasbi iza kana al-qawiyyu muakkala. Kita baca lepas ngorek 7 dan lepas subuh 7. Insya-Allah doa ni besok dah anak murid hamba orang tua-tua duk main ngaji Quran rumah ni tu, dia duk mengadu kata kerak dia ni tu kena curi demo sokmo. Dia minta ayat tu kata boleh kita buat pagar kata. Buat pagar. Oh ya tu je kat nak buat pagar kata kebun luas kata. Tak apa, ambil ayat ni ya buat pagar. Dia baca. Dia baca buat amal dia. Akhir mai ayat atas ni, hok dia ni demo tak karu dah weh. Kerak dia tu demo tak karu dah weh. Hok orang tepi dia tu kena ambil seumur. Hok dia ni selepas daripada dia buat amal ayat ni, tak ada lagi. Orang mai dak ketekkan bagi dia. Ni. Anta wakili ya wakilu alaihim wa hasbi iza kana alqawiyyu muakkala. Kemudian semua qal wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.